Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan holistik 2.0. Salam Malaysia Prihatin, salam Pontian Dinamik. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi bimbingan berfokus introspeksi pembelajaran terbeza siri 2 bahagian 2 di bawah program utama Glitter, Gerak Langkah Intervensi Terancang Anjuran Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Pontian. Pada petang ini saya, Siti Nur Atikah binti Nazari akan bertugas selaku pengacara majlis dan mewakili pihak Urustia mengalu-ngalukan kehadiran rakan-rakan hadirin sekalian ke sesi bimbingan ini. Untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umur kita Al-Fatihah, memohon pada Yang Esa agar program kita lebih diberkati dan diridai. Al-Fatihah. Auzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan umur kitab sebentar tadi, majlis kita ini, sesi bimbingan kali ini mendapat keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan-rakan sekalian, dingin sungguh si air perigi, di sulam indahnya sampawana, hari ini bertemu lagi, merungkai ilmu, merangkai makna. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, semalam kita telah sama-sama mendengar input berkenaan pembelajaran terbeza, apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran terbeza, konsepnya serta elemen-elemen yang terdapat di dalam pembelajaran terbeza tersebut. Dan juga disentuh oleh rakan-rakan kita tentang bagaimana ia sangat berkait rapat dengan standard 4 SKPMG 2 yang mana inilah menjadi tunjang tulang belakang kepada kita guru untuk dinilai standard kita. Jadi seperti yang kita sedia maklum, jika kita tidak mengambil berat tentang perkara ini, kita khawatiri inilah yang akan menjadi duri dalam daging kepada rakan-rakan guru kita di mana mereka tidak mendapat skor yang sepatutnya mereka perolehi hanya akibat daripada mereka tidak menyedari apakah atau di manakah sepatutnya mereka meletakkan elemen pembelajaran terbeza itu dalam perancangan serta pelaksanaan PDP mereka. Jadi saya sangat mengharapkan rakan-rakan MLP dapat membugarkan perkara ini kepada rakan-rakan di sekolah kelak bila kita dapat bersemuka, kerana saya yakin dan percaya jika mereka memahami perkara ini, mereka akan melihat pembelajaran terbeza ini bukan satu program atau bukan satu perkara yang dipisahkan, tetapi ianya adalah perkara yang berada sebenarnya di dalam pembelajaran ataupun perancangan pembelajaran itu sendiri. Jadi hari ini kita bertuah kerana akan disambung oleh dua rakan kita iaitu rakan SSC Plus kita, Cik Faizal Mak Yunus iaitu SSC Plus Sains Matematik dan Puan Sabaria Ismail SSC Plus Bahasa yang akan bersama-sama dengan rakan-rakan membedah. Hari ini semua rakan-rakan menjadi pakar bedah, membedah RPH, melihat di manakah yang dikatakan elemen pembezaan secara isi kandungan, secara proses, secara produk, secara persekitaran yang kita kongsikan semalam. Jadi hari ini inilah dia sebenarnya yang menunjukkan bahawasanya berlaku perkara tersebut di dalam RPH, bukan sekadar retorik fakta ataupun retorik kita katakan retorik pendidikan sahaja, tapi sebenarnya ianya perlu dijalankan secara fizikal atau amali di dalam kelas untuk memberikan impak ataupun kesan yang maksimum kepada murid-murid. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dengan sukacitanya Encik Faizal bin Yunus, Cikgu Faizal. Dia sedap panggil Cikgu Faizal ni untuk mengetuai sesi bedah buku ataupun bedah RPH kita pada hari ini. Okey, dipersilakan Cikgu Faizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak tanya suara saya jelas ke tidak? Jelas cikgu? Boleh dengar suara saya dengan jelas? Okey, terima kasih. Okey, Jelas, sekarang ni jelas. terima kasih cikgu. Okey, saya nak tanya lagi, skrin sekarang saya sudah paparkan, boleh nampak dengan jelas? Tak ada. Sekejap Tutup balik. Paparan belum keluar Cikgu Faizal. Sekejap Dia malu katnya tu. Okey, boleh nampak? Hello? Cikgu boleh Okey, nampak nampak tapi belum besar. Belum Nampak besar. tapi belum besar. Sekejap Okey. Okey, saya sudah besarkan cikgu. Ika, nampak besar? Tak ada perubahan. Cikgu rasanya kena pergi dekat slide PowerPoint tu, tekan yang gambar buku tu. Dekat bawah tu, pergi kat PowerPoint yang cikgu buka tu ada buku. Yes. Okey, betul cikgu. Boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati rakan-rakan seperjuangan saya yang hebat-hebat berada di sekolah. Kerana rakan-rakan adalah pada saya rakan-rakan yang hebat, para pendidik, para pendidik yang sentiasa berjuang untuk menyampaikan ilmu dalam keadaan semasa sebelum pandemik, dan sekarang ni kita dalam tempoh nak masuk pandemik dan kepada era endemik. Jadi maknanya sudah pasti rakan-rakan lagi berhadapan dan mengenal pasti serta memahami situasi-situasi dan permasalahan-permasalahan yang wujud dalam proses PTPC. Cuma pada hari ini alhamdulillah saya bersama rakan-rakan SIC Pontian diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama untuk berkongsi ilmu. Tak semestinya apabila saya menyampaikan ilmu ni maknanya rakan-rakan yang mendengar ni semuanya kosong. Tidak. Pada saya rakan-rakan adalah sebenarnya banyak maklumat, banyak pengetahuan, banyak pengalaman berbanding daripada kami. Cuma kekurangan kami adalah pengalaman daripada segi mengajar. Itu yang saya dapat rasakan lah. Maknanya kami dah tak ada pengalaman mengajar selama 7 tahun khususnya pada saya. Jadi maknanya dalam keadaan semasa itu kita tak dapat nak menyelami, tak dapat nak memahami. Cuma rakan-rakan lah, kami berharap rakan-rakan dapat membantu, memberitahu apa masalah-masalah yang kami boleh bantu. Jadi daripada segi pedagogi ini pada hari ini kami cuba untuk menyampaikan yang terbaik, kami cuba untuk memahami mengikut situasi apa yang berlaku dalam keadaan sekarang, khususnya dalam keadaan PDPR. Jadi sebelum tu di paparan yang pertama ini, saya cuba untuk berkongsi kepada rakan-rakan berkaitan tentang perkongsian maklumat perkongsian maklumat kami. Ini adalah merupakan SIC PPD Pontian Channel yang kami bangunkan bersama-sama, di mana di dalam sini apa sahaja yang selama ini kami kongsikan dalam masa pandemik. Maknanya sebelum pandemik kami tak buat. Tapi apabila kami fikir-fikirkan, apabila kami tidak boleh ke sekolah dan ikut arahan tidak dibenarkan untuk sekolah atas kengkangan dan juga atas dasar untuk menjaga guru, persepsi guru, tekanan guru.
Jadi kami diberi ruang dan peluang untuk berkarya dan ini adalah karya kami supaya kami dapat membantu cikgu. Dapat membantu cikgu searah seperti mana cikgu laksanakan kepada guru-guru di sekolah. Di mana cikgu buat YouTube, ada yang cikgu buat YouTube, ada yang buat Google Meet, ada yang simpan, ada buat channel sendiri. Daripada situ kami nampak kami kena seiring lah. Maknanya kami pun cuba untuk membuat bimbingan seberapa banyak maklumat-maklumat yang kami boleh kongsi sama dan kami masukkan setelah kami buat bimbingan bersama-sama dalam talian, kami akan rakam dan kami masukkan dalam channel kami. Tujuan kami adalah dapat berlaku satu perkongsian secara berterusan, secara holistik sepanjang masa. Maknanya rakan-rakan yang tidak dapat hadir dalam petang ini pun pada bila-bila masa sahaja, bukan sahaja di Pontian, bukan sahaja di negeri Johor, malah satu Malaysia pun boleh mengambil maklumat-maklumat. Dekat sinilah kita nakkan ada berlakunya satu perkongsian jaringan dan jalinan. Okey, jadi kat sini kalau rakan-rakan lihat semalam pembelajaran terbeza siri 2 baru sahaja pagi tadi saya berjaya uploadkan. Jadi rakan-rakan boleh rujuk pada bila-bila masa sahaja. Itu untuk perkongsian lah. Jadi maknanya selepas ni kalau rakan-rakan berkesempatan ada masa, okey boleh layari dalam channel kami, boleh lihat apa sahaja maklumat-maklumat, insyaAllah apa sahaja maklumat yang boleh membantu rakan-rakan, contoh dalam pengisian OPR, teknik menjawab, apa sahaja yang jika ada rakan-rakan yang kongsi bersama kami untuk masuk dalam channel kami, insyaAllah rakan-rakan boleh menghubungi saya. Okey, jadi kita go through terus. Okey, masa tidak mengizinkan. Okey, yang ini kita tengok saya dah masuk slide kedua, rakan-rakan boleh nampak? Saya dah masuk slide kedua, pedagogi terbeza dalam rancangan pengajaran harian, RPH. Mata pelajaran Dah sains. masuk cikgu? Dah masuk cikgu? Dah masuk, okey, terima kasih. Okey, jadi ini adalah paparan buku. Sekali lagi saya cuba untuk membuat promosi lah, promote apa untuk apabila tak semestinya bila saya promote ni cikgu kena beli, tidak cikgu. Maknanya kalau cikgu berminat untuk mengetahui apa yang telah kami sampaikan, ada benda yang kami berjaya sampaikan daripada buku ini dan sebenarnya lagi banyak benda yang kami tak dapat nak sampaikan disebabkan oleh masa cikgu, disebabkan oleh masa dan juga objektif. Jadi kami terarah fokus pada hari ini adalah khusus kepada bagaimana untuk cikgu sendiri sebagai MLT di sekolah untuk mengetahui apabila melakukan penyeliaan dalam PDPC, cikgu dapat melihat bagaimana nak menentukan keterbezaan. Adakah guru yang cikgu sendiri itu sememangnya melakukan perbezaan atau keterbezaan ataupun tidak kat situ. Okey. Jadi saya cuba untuk menyampaikan dan ini adalah sebenarnya bukan saya seorang saja membedah sebelum ni. Maknanya kami duduk bersama-sama, kami pun membedah bersama-sama di antara SIC dengan tujuan kita dapat kata sepakat dan juga kita dapat kongsi sama di daerah Pontian. Okey. Okay, kita tak masuk satu persatu. Cuma bidang saya adalah bidang sains. Jadi saya diminta oleh Puan Suraina untuk membedah sains. Jadi saya cuba untuk membedah sains bersama-sama. Kita sama-sama tengok cikgu. Ini berkaitan tentang tajuk dia adalah pengenalan kepada penyiasan saintifik tingkatan 1. Okey, masa 1 jam 20 minit. Okey, itu adalah standard kandungannya. Cikgu dapat lihat. Standard pembelajarannya pun ada, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan. Cuma saya dapat maklumat bahawa cikgu dah pun diberikan sebelum ni kan, sebelum petang ni, pagi tadi telah pun diberikan. Cuma mungkin ada yang dapat melihat sepintas lalu, okey, ada yang dapat membuat rujukan. Okey, cuma pada hari ini saya akan menerangkan satu persatu Saya akan masuk pada yang ini. Okey. Slide yang seterusnya, saya masih dalam slide yang ketiga iaitu pada aktiviti pembezaan proses pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran. Okey, jadi maknanya untuk keterbezaan ini saya bahagikan kepada 4 cikgu. Supaya kita jelas nak lihat adakah keterbezaan ini berlaku. Okey. Yang pertama sebelum saya terangkan kepada 4 yang ini untuk keterbezaan, mungkin ada rakan-rakan yang di sekolah, rakan-rakan guru, dia lihat saja lesson note macam ini, dia terbayang. Semalam saya terdengar ada yang menyatakan lesson note, adakah kami perlu buat lesson note yang panjang? Sedangkan dengan faktor umur kami dengan keadaan sekarang, dengan keadaan tekanan semua.
Jadi sekarang ini saya pulangkan balik kepada cikgu sebenarnya kita nak dia lesson note panjang ataupun pendek cikgu. Dia ibarat hari ini kami mengajar. Hari ini adalah cikgu masuk dalam sekolah memandu. Saya bagi analogi sekolah memandu. Bila kita masuk sekolah memandu, maknanya naik motor, bila nak belok kanan, kita kena angkat tangan. Kena ikut prosedur. So cikgu nak berhenti, kita kena tunjuk isyarat berhenti, genggam tangan. Tunjuk sebelum kita berhenti. Jadi ada prosedur-prosedurnya. Jadi maknanya begitu juga dalam bengkel pada petang ini, saya akan menerangkan sedemikian rupa yang cikgu dapat lihat. Cuma cikgu dapat lihat jelas. Tapi secara realistiknya, saya cukup yakin maknanya lesson note itu akan dipermudahkan mengikut kesesuaian cikgu. Maknanya saya tidak katakan bahawa selepas saja bengkel ini, maka cikgu kena ubah balik semula. Buat satu persatu sebiji macam mana kita buat latihan masa latihan dalam praktikum dulu. Tidak. Cuma ini sebagai satu perubahan supaya lagi jelas cikgu. Jadi bila benda yang panjang cikgu dah nampak satu persatu, apabila dipendekkan nanti cikgu lagi jelas. Okay, cikgu maknanya tiada kepekatan di sini. Dan tiada pun arahan yang mengatakan cikgu kena buat dengan detail. Maknanya kami faham bahawa cikgu dalam keadaan tekanan. Jadi saya pun cuba untuk menyesuaikan dan menyesuaikan mengikut dalam keadaan sekarang dengan semasa. Cuma yang penting adalah saya diberi tugas untuk membimbing cikgu menerangkan kat mana bahagian yang dikatakan VAK. Mana bahagian dikatakan elemen pembelajaran terbeza. Mana satukah strategi pembentukan kumpulan, apa dia namanya. Kat mana yang dikatakan pentaksiran. Jika kita dapat, rakan-rakan cikgu dapat menentukan, kat sinilah dia menentukan, ayat ini menentukan, frasa nama ini, frasa kata ini, frasa kerja ini mengatakan bahawa inilah VAK, inilah terbeza. Itulah menunjukkan bahawa cikgu dah dapat mengenal pasti, sudah pasti cikgu dapat memberi skor yang tepat kepada guru-guru kesalahan cikgu. Okey cikgu, nak tanya cikgu, adakah suara saya bercakap terlalu laju? Ataupun boleh itu okey, boleh saya teruskan? Okey, jelas. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok dalam slide yang di hadapan ini, kita tengok pada aktiviti pemula 5 minit. Okey, dalam aktiviti pemula 5 minit, guru meminta murid membuat aksi duduk tanpa kerusi. Okey, bila kita kata guru meminta murid membuat aksi duduk tanpa kerusi, kita kena tahu bahawa apa yang berlaku di situ, proses apa itu. Kita lihat proses apa yang berlaku. Adakah kita masukkan dalam elemen pembelajaran terbeza, adakah dia termasuk dalam pentaksiran, adakah dia masuk dalam strategi pembentukan kumpulan ataupun gaya pembelajaran VAK. Sebab dia punya kata kunci dia adalah guru meminta murid membuat aksi duduk tanpa kerusi. Maknanya ada satu perbuatan, satu tindakan ataupun satu pergerakan. Okey, saya sudah pasti mungkin cikgu lebih maklum dan cikgu arif dalam bidang ini, maknanya kita tengok pada kinestetik cikgu. Dia melibatkan pada kinestetik, pada pergerakan. Dekat situ. Jadi yang kedua, kita tengok guru mengumpulkan soalan tentang ciptaan sains yang berkaitan dengan kehidupan harian. Dia punya kata kunci dia adalah pada mengemukakan soalan. Jadi bila mengemukakan soalan, maknanya soalan itu secara lisan. Jadi secara lisan, maknanya dia termasuk pada mana cikgu? Sudah pasti dia masuk kepada pentaksiran. Dekat situ yang kita nak katakan bahawa sebenarnya guru-guru di sekolah kita dan guru dan cikgu-cikgu, sebenarnya cikgu memang buat terbeza cikgu. Saya cukup yakin memang cikgu buat terbeza. Tetapi kami nak bantu rakan-rakan di sekolah apabila didatangi oleh rakan-rakan pegawai selain daripada kami. Sama ada pihak penaziran, daripada pihak kementerian, pihak jabatan. Maknanya kita sederak cikgu jawapan kita. Dan itu yang saya katakan bahawa saya mengatakan kita akan rekod video ini dan boleh jadi rujukan. Maknanya kalau cikgu selepas ini nak buat rewind balik, cikgu nak belajar balik, nak jadikan evidence bukti. Pihak SIC mengatakan ini sebagai pentaksiran. Maka pentaksiran ini boleh dikatakan sebagai salah satu daripada pembezaan. Sebab cikgu kena tahu pembelajaran terbeza dengan pentaksiran dia tidak boleh lari cikgu. Dia sederap, dia seiring cikgu. Sebab guru sentiasa melaksanakan pentaksiran. Sebab
Cikgu, apabila cikgu nak buat lesson note cikgu akan memikirkan pertama sekali adalah kita akan rewind balik kepada lesson note yang lalu. Maknanya bila kita rewind balik, kita flashback balik, kita buka balik, kita akan tengok adakah berapa banyak pelajar kita yang berjaya mencapai kejayaan kita. Siapakah pelajar-pelajar yang memerlukan pengayaan, yang memerlukan pemulihan. Dekat situ sebenarnya, kemudian barulah cikgu akan rancang. Cikgu akan lihat, cikgu akan terbayangkan siapakah pelajar-pelajarnya, apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai. Maknanya sebelum cikgu menulis itu, sebenarnya itu dikatakan pentaksiran. Sebelum. Dan cikgu menulis lesson note itu pun adalah pentaksiran cikgu. Maknanya sampailah daripada sebelum cikgu buat lesson note, cikgu nak merancang, cikgu menulis, cikgu berfikir apa yang perlu disesuaikan, soalan apa, aras apa, aktiviti apa, itu semua pentaksiran cikgu. Dekat itu yang saya katakan bahawa kita kena sedar bahawa yang ini adalah boleh dijadikan sebagai satu evidence. Maknanya apabila kami sampaikan ini, cikgu boleh rujuk, okey kalau rakan-rakan tak percaya, rakan-rakan ni kami ada evidence dalam YouTube kami, YouTube SIC, dia menyatakan sedemikian. Sebab kami memang, apa yang kami akan sampaikan ni, memang kita nak bawa video ini menjadi satu evidence dan satu perkongsian. Jika ada berlaku kekurangan dan kesalahan di pihak kami, insyaAllah kami akan, khususnya saya lah. Kalau saya suka, kalau orang tegur saya, kalau saya salah, tegur saya tak ada masalah. Cikgu. Dan saya berharap bahawa cikgu lebih baik daripada saya lah. Cikgu lebih baik daripada saya dalam pengamalan PDPC. Okey, kita terus berkan balik cikgu. Seterusnya, kita dapat lihat satu persatu. Kalau saya nak terangkan ni cikgu, satu persatu ni memakan masa. Jadi saya akan skip. Kenapa? Dia akan lagi mudah. Akan cikgu dapat lihat, saya akan warnakan ni dalam bentuk gambar ayat dia dalam bentuk warna. Saya dah buat dalam bentuk warna hasil daripada perbincangan saya dan rakan-rakan. Okey. Yang ini saya memang dah warnakan, tujuan dia untuk mudah cikgu dapat lihat. Tadi warna putih. Sebenarnya kita tak nampak mana satu yang dikatakan. Jadi kalau kita lihat yang pertama, kita lihat warna hijau. Hijau itu melambangkan kepada VAK. Itu benda yang saya katakan tadi adalah aksi, aktiviti. Bila ada membuat aksi ataupun aktiviti itu adalah dalam tindakan kinestetik. Ada pelajar-pelajar kita yang sebenarnya dia memang tak suka duduk diam cikgu. Tak suka duduk diam, dia suka berjalan aja. Bila dia duduk diam aja dia rimas. Itu kita kena tahu bahawa itu yang saya katakan bahawa semalam ayat Puan Nur Atika dia kata hanya Jauhari yang saja yang kena manikam. Ya, saya setuju bahawa cikgu sahaja yang memahami pelajar cikgu. Jadi sebab itu cikgu tahu apa yang mereka nak, apa yang mereka perlukan, apakah yang mereka perlu diberikan. Tahap mana kompetensi mereka semua di tangan cikgu. Sebab tu dalam keadaan PBD ni memang Kementerian Pendidikan memang mereka bergantung harap kepada cikgu supaya cikgu dapat menilai pelajar-pelajar cikgu secara holistik. Holistik ni sepanjang masa. Autentik, maknanya autentik ni biar dalam ketepatan. Data-data yang tepat. Dan realistik. Okey, dan realistik ni maknanya kira semasa lah cikgu. Okey, yang kedua. Pun saya dah terangkan tadi, guru mengemukakan, warna kuning. Guru mengemukakan soalan tentang ciptaan sains yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Bila mengemukakan soalan sahaja dan juga dia menerangkan objektif OP. Ini awak, di awal pembelajaran anda akan belajar, dah diterangkan. Di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat, murid akan dapat apa, semua kita kejayaan itu dah masuk kepada pentaksiran. Sebab itu mungkin ada rakan-rakan di antara di sekolah yang tertanya-tanya kenapa OP dan KK mesti tulis di papan hitam. Kenapa mesti ditulis di papan hitam? Kalau saya tanya rakan-rakan, saya pergi jumpa rakan-rakan di sekolah, saya tanya, cikgu, tahu tak apa sebab kena tulis OPKK? Jawapan mereka memang saya setuju, ini jawapannya, ini arahan. Arahan. Memang kita mana-mana pun kena ikut arahan cikgu. Cuma kita kena tahu OP dan KK ini sebenarnya adalah untuk kita menunjukkan kepada siapa sahaja yang melihat pembelajaran kita, khususnya pelajar lah. Pelajar kita lihat, dia dah nampak dah. Dia dah nampak, dia dah tahu apa yang akan dia belajar dan apa yang perlu dia ketahui. Apa yang perlu dia dapat di akhir pembelajaran. Apa-apa saja pun cikgu. Okey, contoh macam dulu saya belajar tentang apa sin cos tangent,
Cikgu saya hanya ajar sis cos tangent, dia hanya ajar je. Jadi saya tak tahu apa fungsi dia. Apa fungsi dia, kenapa mesti belajar sin, kenapa mesti belajar cos, apa kefungsian dalam kehidupan seharian. Jadi dengan adanya sekarang amalan dalam OPKK, ditambah lagi cikgu dengan TS25. TS25 sekarang ni ramai banyak sekolah yang dah pun masuk dalam TS25. Jadi OPKK ini adalah merupakan salah satu penjenamaan, maknanya kita branding. Bila sebut TS25 aja, OPKK itu adalah memang dah wajib tulis di papan hitam. Dan saya pasti yang bukan sekolah TS pun selama ni pun dah ada, disebabkan oleh pengamalan-pengamalan yang lama dalam PAK 21 kita menggalakkan. Bila dah galakkan PAK 21 maknanya tambah lagi dengan TS25 sebagai satu ciri-ciri. Bila sebut TS25 yang orang tengok je OPKK di papan hitam, okey ini TS25. Itu salah satu yang membezakan di antara sekolah TS dan sekolah bukan TS. Okey, tu yang pada aktiviti pemula cikgu kita dapat lihat warna kuning tu adalah pentaksiran. Okey, kita masuk pada aktiviti 1. Pada aktiviti 1 kita lihat bahawa guru meminta murid mengambil satu kad nombor. Ini aktiviti fan and pick. Okey, bila guru meminta murid mengambil satu kad nombor, kita lihat satu pergerakan berlaku cikgu. Satu pergerakan berlaku dan melibatkan objek. Itu yang dikatakan bahawa ada pelajar kita yang dia sebenarnya dia ada yang lebih cenderung ke arah visual. Saya cuma rewind balik, saya pasti bahawa cikgu lebih arif daripada saya, cikgu memang dah mahir. Cuma saya kena rewind balik. Pelajar-pelajar yang visual ni cikgu sebenarnya dia cenderung dengan penglihatan, dengan mata dia suka melihat. Dia suka melihat gambar, dia suka membaca, dia suka menonton video dan dia suka kepada yang grafik, yang cantik-cantik, yang warna-warna. Macam saya adalah orang visual. Sebab saya suka menonton video, saya suka menonton filem, saya suka bila grafik ni memang saya punya minat saya. Okey, kalau sebab tu tulisan pun saya mikir macam mana saya nak mudahkan cikgu sebab saya dibagi task supaya satu lesson note diterangkan kepada guru-guru dan guru-guru faham bagaimana untuk kita membedah dan guru tahu kat mana yang dikatakan ini VAK. Ini elemen pembelajaran terbeza. Ini strategi pembentukan kumpulan. Apa dia? Ini dia akan namakan pentaksiran. Itu tugas saya. Jadi saya memikir apa maknanya bila saya memikirkan itu berlaku pentaksiran. Apa Jadi saya akan relate dengan warna. Harapan saya mana mungkin di kalangan rakan-rakan guru yang di luar sana apabila yang memang kecenderungannya tendensi seperti saya, dia cepat faham. Mungkin saya minta maaf kepada yang yang audio. Maknanya dia perlukan perbincangan, dia kena banyak bincang. Yang audio ni dia belajar, dia cenderung belajar melalui telinga, dia mendengar je. Seperti dia mendengar dan bertutur dan melakukan perbincangan. Yang ni bersifat audio. Dan yang ketiga ni kinestetik. Ni yang saya katakan tadi. Dia cenderung untuk melakukan satu benda yang lebih tepat lagi belajar, dia melalui pengalaman. Melalui sains dia lebih more pada kinestetik. Maknanya sebab itu apabila dalam pembelajaran pengamalan amali, pelaksanaan amali itu penting untuk pertama menarik minat pelajar kita dalam mempelajari sains. Yang kedua, sebagai satu tool amali ini, sebagai satu tool supaya pelajar kita cepat lebih mengingat dan memahami tentang maklumat-maklumat sains yang kita berikan. Okey, cikgu. Kita tengok pula kepada aktiviti masih lagi satu, nombor 2. Cikgu lihat murid mencari pasangan berdasarkan kad nombor. Murid mencari pasangan. Bila mencari, saya akan katakan murid mencari. Bila mencari ni dia perlu bergerak tak cikgu? Dia perlu bergerak. Sebab itu saya masukkan sedikit, rupa-rupanya dalam satu perkataan ni ada dua benda. Dua benda yang berlaku, iaitu berlaku pergerakan kinestetik. Pembelajaran secara kinestetik, pelajar kena bergerak, dan juga pasangan berdasarkan kad nombor warna merah. Cuba cikgu tengok strategi pembentukan kumpulan. Maknanya pelajar kita dia dengan berpandukan kepada VAK iaitu kinestetik dan juga kad nombor.
dia akan membentuk kumpulan. Ini sebenarnya kita panggil dia kalau dalam strategi pembentukan kumpulan prinsip 4 dalam prinsip utama, minta maaf, sebenarnya tertinggal tu prinsip utama. Kalau kita tengok warna merah bawah tu petunjuk tu, maafkan saya tertinggal pula prinsip sini. Prinsip utama pembelajaran terbeza iaitu salah satu dia adalah pembentukan kumpulan. Kalau kat sini kita tengok bahawa apabila murid dia mencari pasangan, dia kita dah panggil dalam strategi pembentukan kumpulan sebagai flexible grouping. Pembentukan kumpulan secara fleksibel. Murid mencari pasangan berdasarkan kad nombor. Okay, cikgu sebab tu saya warnakan merah. Dia mencari pasangan ini dalam bentuk kita kata, lebih senang kita flexible grouping. Boleh cikgu Hello cikgu, boleh? Boleh. Okey, boleh saya teruskan Okey, yang ketiga, guru meminta murid berbincang. Apabila mengenai fenomena alam semula jadi dengan pasangan yang telah ditentukan. Setiap pasangan membincangkan 4 jenis fenomena. Okey, kenapa yang lain semua saya katakan dia merah? Sebab dia dalam pembentukan kumpulan, secara berpasang-pasangan cikgu. Cikgu nak dapat lihat tak itu berlaku? Semua yang saya katakan ni yang saya nyatakan ni, warna-warna ni semua adalah setiap ayat yang cikgu tulis semuanya menentukan keterbezaan itu berlaku cikgu. Sebab bila saya lihat semalam, saya faham bila cikgu diterangkan tentang keterbezaan aja dalam minda cikgu akan pastikan. Bila terbeza aja, dalam segi kandungan proses itu ada 3. Kumpulan 1 aras tinggi, sederhana, rendah. Lepas tu dalam elemen kandungan ada aras tinggi, sederhana, rendah. Sebenarnya cikgu itu memang betul. Tetapi saya katakan tadi bahawa saya cuba untuk bantu cikgu permudahkan. Secara realiti saya faham cikgu, kalau saya katakan bahawa cikgu saya buat satu lesson note yang mengikut aras 1, 2, 3, akhirnya sebenarnya cikgu akan menyebabkan dia rasa complicated. Banyak ni nak kena buat ni, leceh ni. Akhirnya cikgu akan back to basic. Back to basic cikgu seperti biasa. Sedangkan saya nak pastikan bahawa yang akan menjawab apabila didatangi oleh mana-mana pegawai adalah cikgu. Jadi saya cuba untuk bantu di sini. Ini bila ditanya, adakah puan dah buat keterbezaan kat sini ni? Jadi adakah guru-guru di bawah puan keterbezaan? Kenapa mark keterbezaan ni? Kenapa benda 4? Sebab dalam DSAP, semuanya pemarkahan semua mencapai 4. Ada pula yang tulis pelbagai aras. Pelbagai aras. Bila pelbagai aras kat situ sebenarnya, bila pegawai tanya je cikgu dah boleh tunjuk. Ini salah satu daripada elemen pentaksiran. Ini dinamakan gaya pembelajaran dalam BAK adalah dalam pembelajaran terbeza. Juga dalam pembelajaran terbeza. Boleh dibezakan daripada BAK. Jadi senang. Itu harapan saya cikgu. Sebab tu lesson note ni saya permudahkan ikut reality. Tapi saya faham dia lagi simple. Cuma saya nak cikgu nampak dan akhirnya cikgu jelas. Okey. Saya teruskan cikgu dah 2.45 dah ni. Okey, jadi sekarang ni nombor 4, murid melengkapkan peta buih. Bila melengkapkan peta buih ni, AFL ni, Assessment for Learning. Melengkapkan peta buih ni, Assessment for Learning, berlaku pentaksiran. Dan saya katakan tadi bahawa pentaksiran dia tidak boleh lari daripada pembezaan. Dia sejajar cikgu, dia tak boleh dipisahkan. Ibarat apa nak buat ibarat? Kulit dengan kuku dengan kulit. Itulah. Ibarat dia tak boleh dipisahkan. Mesti ada itu. Kat situ kita nak stand. Bahawa mana-mana sebenarnya apa yang cikgu buat itulah pembezaan yang berlaku. Okey, nombor 5. Murid menyemak jawapan pasangan lain. Murid menyemak jawapan pasangan lain. Peer assessment. Assessment as learning. Pentaksiran juga cikgu berlaku. Guru memberi maklum balas pun pentaksiran. Dan akhir sekali murid merujuk kriteria kejayaan. Dia akan lihat adakah dia mencapai, dia tidak. Semuanya pentaksiran cikgu. Maknanya kalau kita dapat lihat daripada atas sekali aktiviti pemula sampailah kepada aktiviti 1, kita dapat lihat ada berapa pentaksiran warna kuning, kita dapat lihat ada 6 berlaku pentaksiran. Warna hijau
Ada berapa VAK yang berlaku? Ada 3. Ada tak berlaku strategi pembentukan kumpulan? Ada dekat situ. Apa namanya? Flexible grouping. Sebenarnya flexible grouping ada dia punya ciri-ciri lagi yang lebih detail. Semalam yang telah dijelaskan oleh Puan Atikah tentang homogeneous ataupun heterogeneous dan Cik juga Faisal. heterogeneous. Ya saya. Think Pair Share tu, semalam kan contoh aktiviti yang saya kongsikan, Think Pair Share, nampak digunakan juga dalam RPH ini ni, contoh. Yes. Okey. Terima kasih. Ada apa-apa Ika nak tambah Ika? Tak ada. Sebenarnya Okey. yang kita nak katakan ni lah, di mana cikgu dapat lihat guru yang merancang RPH ini dia menggunakan pembezaan proses. Yes. Dia Betul. memilih pembezaan proses tu. Di samping mungkin masa dia menerangkan maklumat, dia menggunakan isi kandungan lah. Mungkin dia memudahkan untuk murid dia faham. Sebab bila dia flexible grouping kan, kadang-kadang mungkin ada murid yang lemah jadi di sinilah kita kata dah berlaku dah. Dia memasukkan elemen keterbezaan tu Dan satu lagi sebenarnya kenapa kena buat dalam aktiviti berkumpulan. Sikit-sikit kena aktiviti kumpulan. Sebenarnya kita nak bahawa pelajar kita terlibat dalam kooperatif dan kolaboratif. Dan kat sebelah kiri tu, struktur kooperatif dan kolaboratif. Sebenarnya kooperatif dan kolaboratif ni adalah merupakan salah satu daripada elemen-elemen pentaksiran dan juga pembezaan itu. Sebab itu kita galakkan. Tapi kalau kita galakkan hanya one way, kita sahaja yang memberi, adakah berlaku pentaksiran? Juga berlaku. Tetapi pentaksiran itu akan berlaku pada sepanjang masa pembelajaran? Itu kita kena fikirkan cikgu. Jadi kalau cikgu lihat kat sini, sebenarnya apa yang cikgu dapat lihat, aktiviti semua melibatkan murid. Dalam pelibatan murid tu kita buat flexible grouping, dan flexible grouping ada pula kooperatif, berlakunya think pair share, macam Puan Atikah katakan tadi. Cikgu Okey, itu yang pertama. Boleh saya gerak kepada slide yang seterusnya cikgu? Boleh saya gerakkan cikgu? Boleh. Boleh, silakan. Go ahead. Okey, terima kasih. Okey, yang seterusnya, aktiviti seterusnya 30 minit kita dapat lihat. Okey, guru meminta murid mengambil satu kad tugasan dan sampul surat. Murid membentuk kumpulan baharu mengikut kad tugasan. Murid mengakses maklumat mengikut kad tugasan. Semua aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan yang dirancang oleh guru kepada murid. Semuanya melibatkan kepada kumpulan-kumpulan pada aktiviti-aktiviti. Jadi sekarang ini cikgu, cuba kita lihat saya akan terus masuk, maknanya saya nak terangkan satu persatu, saya akan terangkan dengan warna, lagi senang. Okey, tadi kita lihat warna biru tak ada. Sekarang ni kita dapat lihat warna biru ada. Maknanya cikgu dapat lihat warna hijau ada, warna merah ada, warna biru ada, warna kuning ada. Maknanya yang tadi kurang warna biru, yang ini warna biru. Dia lebih banyak daripada warna hijau. Okey, jadi sekarang ni kita tengok cikgu. Yang pertama, guru minta murid, sama juga, guru minta murid mengambil satu kad tugasan dalam sampul surat. Okey, maknanya pergerakan berlaku, itu automatic VAK. Yang kedua, murid membentuk kumpulan baru. Bila membentuk saja kumpulan baru, itu saya katakan dia membentuk kumpulan baru mengikut kad tugasan. Okey, maknanya berlaku yang dipanggil pembentukan kumpulan. Namanya flexible grouping. Okey, pada waktu inilah berlakunya kita panggil sebagai dalam elemen proses keterbezaan, elemen-elemen keterbezaan, pembelajaran terbeza, iaitu elemen dalam bentuk proses. Bagaimana proses tugasan itu dilaksanakan. Ini elemen-elemen dia. Okey, sebab tu saya warnakan warna biru supaya cikgu lebih faham elemen dia. Okey, nombor 3, masih proses pembelajaran, elemen proses pembelajaran terbeza, murid mengakses maklumat mengikut tugasan yang diberikan. Okey, itu maksudnya. Dan seterusnya, murid bergerak kepada kumpulan asal. Setelah dia dapat mengakses maklumat, dia kena kembali semula kepada kumpulan asal. Warna merah, dia balik semula. Itu kita panggil flexible grouping balik. Ni. Kalau cikgu lihat murid ambil kad, lepas tu bentuk kumpulan baru. Dah bentuk kumpulan baru, lepas tu dia dapat maklumat, diberikan maklumat, dia kena balik semula kepada kumpulan asal. Itu nama dia apa cikgu kalau cikgu buat ni? Aktiviti apa cikgu kalau dalam PAK 21? Aktiviti jigsaw. Cikgu aktiviti jigsaw.
Maknanya jigsaw ni, maknanya kita bagi maklumat, kita dah pecahkan kumpulan ni, kita namakan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, siapa nombor 1 bergerak ke sebelah kiri saya, semua akan bergerak. Nombor 2 bergerak sebelah kanan saya, bergerak. Nombor 3 ujung sana, nombor 4 kat pintu. Jadi bila dah berkumpul mengikut nombor, mereka akan diberi maklumat. Dan maklumat itu mereka mesti faham. Kemudian dapat saja maklumat, okey, diberi masa. Jadi diberi masa dan cikgu mengarahkan balik kembali kepada kumpulan asal. Itu kita panggil flexible grouping cikgu sebenarnya. Dalam keterbezaan dinamakan aktiviti apa? Aktiviti jigsaw dalam PK21. Okey cikgu jelas Okey, yang 5 tu sama juga, bila murid menerangkan hasil tugasan mengikut giliran round robin, itu dinamakan sebagai pentaksiran. Proses pentaksiran itu berlaku. Murid melengkapkan peta pokok juga pentaksiran cikgu. Apa saja aktiviti melibatkan murid, proses. Sebab pentaksiran ni cikgu kena faham. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran? Kalau pentaksiran ni secara umum cikgu, dia adalah merupakan satu proses pengumpulan maklumat. Nah, pentaksiran T. Proses pengumpulan maklumat. Tapi kalau cikgu lihat satu lagi, ada satu ayat T tu bertukar kepada F. Bukan T. TAK, pentaksiran tu K tukar kepada F. Pentafsiran. Pentafsiran dia berbeza. Pentafsiran ni tadi pengumpulan maklumat. Yang F ni pentafsiran ni yang akhirnya cikgu rumuskan. Proses merumus. Proses merumus berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang diperolehi. Itu beza pentaksiran dan pentafsiran. Mesti bermula pentaksiran. Pentaksiran bermula setiap hari. Macam kita cikgu, kita nak makan pada waktu pagi je, bangun pagi je, kita dah solat subuh. Lepas solat subuh kita nak sarapan, sebenarnya berlaku pentaksiran dalam kehidupan kita. Kita taksir, hari ni nak sarapan apa untuk anak-anak. Untuk anak-anak cikgu. Cikgu dah fikir dah sebenarnya, anak ni tak suka hari ni, anak ni tak suka kopi, anak ni suka teh. Sebenarnya terbeza dalam kehidupan keluarga kita cikgu. Dalam kehidupan kita tanpa kita sedari. Setiap masa pentaksiran itu berlaku. Bila nak masak tengah hari, yang cikgu yang ibu-ibu, yang mak-mak, dia nak masak ni sebenarnya orang perempuan saya selut. Sebab dia dah mahir dalam pentaksiran. Dan akhirnya dia boleh tafsirkan kesimpulan nak masak apa. Anak ni suka ni ayam, anak ni suka ikan, anak ni tak suka ikan, tak suka ayam. Dia nak makan sotong, daging. Akhirnya, hari ni inilah menunya. Itulah dikatakan, dirumuskan pada satu kesimpulan keputusan tu kita panggil tafsir. Okey itu perkongsian knowledge perkongsian tambahan ni untuk pentaksiran. Yang saya ceritakan tadi bahawa sebenarnya di awal cikgu merancang penulisan RPH sampailah di akhir itu pentaksiran. Besok pun berlaku pentaksiran dalam PDPC cikgu. Pentaksiran ini berlaku sepanjang masa cikgu. Bukan hanya pentaksiran yang boleh dipisahkan dari hidup kita, tak. Contoh lembaga cukai hasil dalam negeri pun kita kena juga. Itu taksir. Tengok bila dia nak suruh kita, dia taksir harta kita, berapa kita kena, kan dia akan bagi satu borang BE tak silap saya. Okey, dia suruh kita letak pentaksiran. Dia letak pentaksiran situ. Disuruh kita tulis, okey, berapa bagi ibu, berapa kita beli buku. Itu semua proses pengisian maklumat-maklumat dan akhirnya mereka akan gabungkan dan mereka akan buat kesimpulan berapa, adakah kita lebih bayar ataupun kita pula yang diminta untuk kita terlebih bayar, kita dapat duit, ataupun kita pula yang kena bayar. Itu tafsir lah, panggil tahap tafsir. Okay, cikgu Okey, maknanya pentaksiran ni memang tak lari dengan pembezaan. Sama ni cikgu. Cuma nak buat lakukan pembezaan ni diperlukan pentaksiran. Perbezaan ni diperlukan pentaksiran. Contoh nak bezakan. Okey, dalam kelas cikgu, kalau saya katakan berapa ramai murid yang suka untuk bergerak, automatik dah kepada cikgu tahu dah. Amin, Abu, Aminah, Ali. Cikgu dah confirm dapat. Sebab memang cikgu menghadap mereka setiap hari dan cikgu mahir. Itu saya katakan bahawa cikgu lagi faham apa yang mereka perlukan. Okey. Seterusnya kalau kita lihat cikgu, mana tadi? Okey. Gitu nombor 7, murid yang sudah selesai boleh melaksanakan aktiviti anchor. Anchor activity. Anchor activity ni maknanya aktiviti selepas itu. Maknanya selepas pentaksiran saja cikgu dah tahu dah sebenarnya.
Okey, siapakah murid dalam pengajaran dalam kelas itu, dalam waktu itu, siapakah yang perlu diberikan pengayaan? Siapakah pelajar-pelajar dan berapa ramaikah pelajar yang perlu diberikan pengukuhan? Dan berapa ramai yang perlu dipulihkan? Itu dah melambangkan apa cikgu sebenarnya? Itulah daripada elemen keterbezaan. Daripada segi apa cikgu, dari segi hasil ataupun produk. Cikgu dah dapat lihat dah. Okey, kat pengayaan, kat sini berlaku keterbezaan yang jelas. Murid dibezakan. Jadi maknanya selepas ini kalau cikgu tengok dalam lesson note rakan-rakan di sekolah, ada yang menulis pengayaan pengukuhan, itu dah jelas. Dia tak semestinya dia tulis murid pandai buat ni. Boleh cikgu, boleh, tak ada masalah. Kita bagi supaya cikgu-cikgu semua berkarya. Kita tak nak ikat dengan satu perkataan. Ini sebagai satu contoh cikgu. Sebagai contoh, okey, kalau dia tulis okey, murid pandai buat apa, murid sederhana buat apa, murid lemah buat apa, ataupun tak ada 3 aras, dia bagi murid pandai, murid yang lemah, 2 pun tak apa cikgu. Cikgu kat situ dah melambangkan sebenarnya berlakunya pelbagai aras, keterbezaan kat situ. Okey, seterusnya nombor 8. Warna kuning. Tu jelas cikgu. Maknanya dia melibatkan aktiviti maklum balas, maknanya proses pengumpulan maklumat. Menggunakan peta pokok daripada rakan kumpulan. Maknanya penilaian rakan sebaya. Okey, kalau penilaian rakan sebaya cikgu, itu dipanggil penilaian AAL, penilaian rakan sebaya. Assessment as learning. Maknanya sebenarnya kadang-kadang bila pelajar-pelajar kita dia membuat ni penilaian rakan sebaya, dia menentukan sebenarnya peneguran dia lagi tajam daripada peneguran guru. Kenapa cikgu? Budak pelajar-pelajar kita atau minta maaf murid-murid kita di sekolah, apabila mereka menegur, berbisa sampai ke hati cikgu. Dia punya mendalam bukan satu hari, berhari-hari, seminggu, 2 minggu, berbulan. Kenapa? Saya katakan, kenapa murid boleh bergaduh di sekolah? Murid bergaduh kat sekolah kerana mulut cikgu, kerana mulut saja. Ejek je, dia ejek je. Nama mak kadang-kadang, nama bapak kadang-kadang, kerana bapaknya tempat. Pengalaman saya, ada pelajar tu ngadu dengan saya. Saya pergi sekolah selalu, sekolah tu, pelajar tu memang saya kenal. Dia ngadu dengan saya, ejek bapak saya tempang. Dia ejek tempang. Cikgu lihat cikgu, ejek kan tu bisa. Sebab tu bila pelajar kita buat dalam aktiviti penilaian rakan sebaya, bila rakan tu dia tengok, salah lah kau, yang ini yang betul. Dekat situ, cara dia menegur tu, bahasa dia, bahasa yang mudah dipelajari, difahami. Itu lagi, itu yang saya katakan. Bahawa penilaian rakan sebaya, kalau kita dapat pupuk, sebenarnya bila penilaian rakan sebaya ni kita dah jadikan dia sebagai satu budaya di sekolah. Cikgu pun senang cikgu. Cikgu pun senang. Sebab apa? Cikgu kadang-kadang bila nak memantau dalam SKPMG 2, dikatakan bahawa murid dapat dilihat dalam menyemak tugasan dan kerja serta aktiviti secara menyeluruh. Kat situ cikgu sebenarnya kelemahan rakan-rakan kita di sekolah. Kelemahan saya dulu. Saya tak cerita orang, saya ceritakan saya. Bila katakan kelemahan saya tu dulu, bila kita pun saya sama juga. Bila kita akan tengok kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kejap kumpulan 1 panggil lagi, kita pergi kumpulan 1, kejap kumpulan 3 pula panggil. Lama-lama, okey. Kita sekarang saya rawak aja cikgu. Jadi sebenarnya bila ada penilaian rakan sebaya ni, rakan-rakan yang ada dalam kumpulan itu, yang sekarang ni kita tahu bahawa dalam kelas tak ada lagi dah yang kelas A, kelas semuanya kelas pandai, kelas B semuanya kelas yang sederhana pandai, tak ada, kan kita campur semua. Bila kita campur, inilah tujuannya sebenarnya, kita nak berlakunya penilaian rakan sebaya yang akhirnya dapat memperkasakan kefahaman konsep yang kita berikan. Perkongsian daripada saya cikgu, saya ingin kongsi. Apabila kita sampaikan sesuatu maklumat cikgu, bila kita mengajar, sebenarnya cikgu, kita mengajar, kita ada konsep kita. Konsep yang telah kita bawa, telah masuk, kita serap dalam jiwa kita daripada cikgu kita yang dulu. Cikgu kita ajar A je mesti ni je. Ajar. Jadi sekarang ni, apabila sekarang dalam keadaan sekarang ni, kita nak bahawa pelajar-pelajar kita ini dia lebih terbuka pemikirannya. Bila terbuka pemikirannya, kita hendaklah bersama-sama memberikan pelajar-pelajar kita pelbagai sumber. Awak sekarang ni cikgu dah ajar A, sekarang ni ada tak A bentuk lain? Cuba kongsi sama-sama dengan kawan-kawan.
Secara tak langsung itu akan berlaku. Jadi rakan-rakan akan tunjukkan. Cuba itu akan menggalakkan perkongsian itu. Maknanya kita akan kurang bercakap. Akhirnya kita kurang bercakap. Kooperatif ni memang pada saya kolaboratif ni dia sebenarnya akan bantu cikgu memudahkan lagi kerja cikgu. Tapi dengan syarat bahawa konsep yang cikgu sampaikan itu mesti betul-betul sampai. Maksud saya apabila kita mengajar, konsep yang kita sampaikan kepada pelajar kita, sebenarnya konsep itu cikgu ajar di depan, dia masih lagi floating, dia terawang-awang lagi, tak pergi pada pelajar. Tetapi bila kita buat aktiviti dalam kumpulan, okey murid-murid, cikgu dah ajar tadi, dah bagi contoh kapal hitam, sebenarnya pelajar kita tu belum faham lagi cikgu. Macam kat universiti juga, bila prof kita ngajar, kita pun pending juga. Kenapa faham aku ni? Aku faham macam ni. Oh, cikgu dah faham macam ni. Tapi bila dia dah buat dalam kumpulan, akhirnya bila terang-terang, kita terang, salah lah kau ajar salah. Dia kata kita macam ni, kita dah confuse. Kat situ sebenarnya kita cuba untuk bangun teori kita. Okey, dah confuse, alamak betul ke ni? Kita akan panggil, cikgu, betul ke cikgu? Saya kata macam gini-gini. Kat situlah cikgu bermain peranan memperbetulkan maklumat. Betul lah, Ali kata tu betul. Jadi awak kena betul. Betul lah tu, cuma awak kena betulkan ni je. Cikgu nampak tak? Bantuan daripada penilaian rakan sebaya. Dan akhirnya, perkongsian maklumat dan peneguran daripada rakan serta peneguran daripada cikgu akan membantu murid membina teori dia sendiri. Sebab itu, kalau cikgu dapat flashback balik kita, kenapa cikgu kita ajar kita sampai sekarang kita boleh ingat? Sebab berlaku pertama pemahaman konsep. Kita faham dan berlaku pengulangan. Dulu cikgu kita ajar macam ini dan akhirnya bila kita mengajar, kita akan mengajar setiap tahun berkali-kali cikgu, berulang-ulang benda yang sama. Dan akhirnya sampai satu ketika tak perlu tengok buku. Itu yang saya katakan bahawa rakan-rakan di sekolah saya tengok, memang saya bila tengok rakan-rakan kat sekolah memang saya respect. Respect kenapa? Maknanya dah berlaku kepada pelaziman, dia tak perlu tengok buku, dia dah boleh tulis. Contoh cikgu sejarah, tulis maklumat, cikgu sains, tulis saja. Macam saya ni memang tak boleh ingat. Lepas tu saya kata bahawa saya adalah dalam golongan visual. Saya boleh tengok tapi saya tak boleh ingat. Tapi ada rakan-rakan yang memang guru-guru kita, memang dia boleh tulis tanpa buku. Contoh cikgu sejarah saya, cikgu SSP. Cikgu dah pencen, cikgu SSP saya. Cik Lee Sin Lian. Mungkin rakan-rakan di SSP kenal lah. Itu guru sejarah saya. Cikgu Gerard Joseph. Itu cikgu bahasa Inggeris saya. Cikgu Lee Sin Lian mengajar sejarah saya memang saya terkasima cikgu. Memang saya minat. Kenapa? Dia mengajar, dia tulis sebiji dalam buku dia. Sebab saya beli buku dia. Dan saya tengok dalam buku dia tu, apa yang dia tulis kat hitam tu lah dalam buku tu. Maknanya ditambah lagi maklumat-maklumat. Itu yang saya katakan bahawa kenapa kita boleh ingat, sebab kita berjaya menanamkan konsep di dalam diri kita. Itu yang penting sebenarnya. Kenapa kooperatif dan kolaboratif penting? Itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya dia akan menyokong teori cikgu akan bersama-sama dengan teori yang dibangunkan oleh pelajar itu sendiri. Itu yang menyebabkan kita akan ingat. Sebab isunya ada guru, ada rakan-rakan kita kata dia ni kalau pelajar-pelajar saya ni kalau buat dengan saya dia ingat. Tapi bila dia buat sendiri dia lupa. Sebab kita tahu dalam satu teori pelaziman, teori pengulangan itu perlu dilakukan. Sebab bila pengulangan barulah berlaku teori, barulah berlaku pengukuhan. Okey cikgu. Dah pukul 3 dah. Okey, saya terus pantas sedikit. Okey, nombor 8. Maklum balas dari peta pokok juga sebagai pentaksiran. Okey, rakan sebaya. Dan nombor 9. Okey, saya ulas sebenarnya. Minta maaf cikgu. Nombor 9. Murid menampakkan hasil kerja. Bila murid menampakkan hasil kerja, ini dah sampai kepada satu tahap yang di ujung kita nak tengok dia punya hasil ataupun produk. Ini dikatakan elemen produk, kita tengok. Dalam bentuk produk apa? Murid menampakkan hasil kerja. Itu salah satu. Ada tak elemen produk kat sini dalam terbeza? Cikgu dapat lihat. Okey, bila pelajar tampal kerja, kita buat gallery walk kan? Kenapa buat gallery walk? Kita nak supaya berlakunya elemen produk, elemen keterbezaan iaitu produk. Jadi jelas, ini gallery walk, pelajar-pelajar dah tampal dah, ini keterbezaan. Kat situ dah jelas cikgu sebenarnya. Sebab itulah kita galakkan. Kenapa buat aktiviti, masih ada kooperatif, ada kolaboratif. Kenapa kena tampal? Itu wajaran dia sebenarnya cikgu. Supaya guru-guru kita dan kita dapat menilai pelajar, guru-guru kesihatan kita secara otentik.
Dia kata bila terbeza je, automatik cikgu tengok selepas ni, saya cukup yakin cikgu tengok aja, dah ada terbeza. Automatik dia akan dapat 4. Sebab isu dia sekarang ni apabila ditanya sebelum ini, bila saya lihat, pelbagai aras keupayaan kat situ. Itu aras keupayaan yang menyeluruh. Kan ada meliputi semua murid. Kat situ yang kita kena hati-hati bila meliputi semua murid. Tapi bila ada buat kooperatif dan kolaboratif dalam kumpulan, automatik cikgu akan dapat 4. Itu cara yang kami boleh bantu supaya cikgu jelas nampak macam mana nak bantu guru-guru kita dapat 4. Okey cikgu Okey, dan 10. Bila sebut merujuk kerja-kerjaan ni sudah pasti dia adalah pentaksiran. Kita bantu pelajar kita untuk dia mentaksir diri dia sendiri. Adakah apa yang dia belajar pada hari ini dapat dicapai di awal. Sebab tu bila kita mengajar, kriteria kejayaan ini hendaklah berulang-ulang kali dinyatakan secara berulang. Di awal pembelajaran, semasa pembelajaran, di akhir pembelajaran. Kita kata kena beritahu pada murid. Adakah anda cuba tengok kejayaan hari ini ada 5? Okey, yang pertama, siapa dapat? Angkat tangan. Itu nak menunjukkan bahawa cikgu melakukan pentaksiran kepada pembelajaran cikgu. Dan dalam masa yang sama, cikgu menggalakkan murid juga melaksanakan pentaksiran, penilaian ke diri mereka. Penilaian untuk menilai diri mereka. Adakah mereka dapat ataupun tidak. Kenapa? Itu adalah keterbezaan dan akhirnya dapat membantu cikgu mengenal pasti. Yang manakah tadi pengayaan, pengukuhan dan pemulihan. Tambah lagi dengan keadaan sekarang dah ada PBD. Bila PBD nak isi dalam template. Bila nak isi dalam template, kita mesti ada satu kenyataan yang betul-betul realistik dan holistik. Okey cikgu Okey, dan akhir sekali cikgu. Akhir sekali pada aktiviti penutup. Ada 3 dekat sini. Okey, saya terus. Okey, kat sini semua sekali saya masukkan dia sebagai murid melengkapkan kad ni dalam aktiviti exit card, exit ticket untuk menyatakan apa yang telah dipelajari. Dan isi pelajaran yang suka dikuasai. Okey, ada juga yang sekolah yang dibuat parking lot. Pun boleh juga, tak ada masalah. Tujuan dia sama, untuk mentaksir. Apa saja cikgu. Bukannya bila saya tulis yang ini, tengok hari tu ada tulis melengkapkan kad keluar. Pun cikgu nak buat. Tak cikgu. Kita jangan tiru orang. Nak tiru kita tahu kenapa kita perlu tiru. Apa sebab? Saya suka kalau galakkan rakan-rakan saya di sekolah, kalau arahan diberikan untuk ini, kita kena tahu kenapa. Boleh tak tukar? Adakah ini dikatakan satu mandatory? Sebab kita perlu tahu kenapa dia perlu buat. Jadi kalau lepas ni cikgu tahu, orang tanya kenapa mesti buat parking lot? Kenapa mesti ada aktiviti-aktiviti supaya kita pelajar kena menyatakan apa yang dipelajari, apa yang suka dipelajari. Sebenarnya kita nak galakkan pentaksiran diri murid. Itu kita nak mentaksir, memudahkan kita pentaksiran dan memudahkan kita buat impak dan refleksi. Itu impak. Yang ramai saya tengok senor rakan, bukannya salah, memang betul. Tak ada istilah betul salah daripada saya. Okay, impak itu adalah dalam bentuk angka, jelas kita nampak dan kita boleh ukur. Impak dia adalah dalam bentuk objektif pada saya. Impak capai ataupun tidak. Sebab sekarang orang suka tengok dalam bentuk dashboard kan. Pun sama juga, dashboard tu adalah impak. Orang tengok graf nak turun naik je. Kan? Dan refleksi adalah pada penyataan, pada perasaan cikgu. Apa yang cikgu rasakan pembelajaran pada hari ini berkesan tak? Budak suka tak? Kenapa budak suka? Dekat situ tujuannya. Jadi yang cikgu dapat lihat nombor 1, nombor 2 warna kuning, semuanya adalah pentaksiran. Dan murid merujuk keterkejayaan tu biasa. Assessment as learning. Pentaksiran ke diri pelajar. Dan guru membuat kesimpulan akhir pengajaran pada hari ini. Okey. Jadi rasanya saya dah sampai yang terakhir dah ni. Kalau dilihat ni, okey. Jadi ada apa-apa cikgu? Kalau cikgu nak tanya saya yang boleh saya bantu ataupun rakan-rakan saya yang lain boleh bantu, InsyaAllah Cik Noziha, rakan-rakan saya yang lain lagi hebat daripada saya cikgu sebenarnya. Cuma saya diberi ruang dan peluang, saya memang menunggu. Macam saya nak berkongsi. Selama ni saya berkongsi dalam share video, saya pun nak juga ada perkongsian idea-idea saya.
Dan perkongsian dari saya cikgu sebenarnya bila sebut saja lesson note cikgu, refleksi bila refleksi katakan dalam RPH pada 4.51 pada hari Ahad ni insya-Allah kalau diizinkan Allah Taala pada hari Ahad ni ada lagi satu perkongsian yang saya akan sampaikan khusus kepada 4.51 SKPMG 2 bagaimana untuk kita bedah juga pada saya bedah 4.51 macam mana untuk memberi skor ya kepada rakan-rakan kita di sekolah supaya mereka dapat nilai ataupun markah yang maksimum supaya kita pemudah mereka pemudah cikgu. InsyaAllah kalau video ini dah habis saja sesi perkongsian saya dan rakan saya sebentar lagi, insyaAllah saya akan upload ke channel secepat yang mungkin. Dengan harapan saya cikgu boleh rujuk ataupun cikgu nak kongsi dengan guru-guru di sekolah cikgu pun tak ada masalah. Cikgu bagi cikgu. Mungkin cara saya penyampaikan saya bagi cikgu 10. Tu tujuan saya buat video ni, saya rakam, saya buat channel. Sebab kami tahu bila saya bagi kat cikgu 10, automatik bila cikgu terangkan dia tak akan jadi 10. Dia akan jadi kurang daripada 10. Jadi maknanya ada video ni maknanya rakan-rakan kat sekolah okey dah. Ini tentang terbeza bagaimana nak buat RPH. Jadi sekarang ni kalau saya cakap mungkin ada tambah ada kurang. Ini videonya tengok sendiri. Orang yang cakap tu pun ada kat pejabat tu. Dia pun ada video ni dia evidence dia. Jadi sekarang tu kita kongsi sama je. Maknanya mungkin saya tak boleh, kami di SICPD pun tak boleh nak cerita pada pergi sekolah A cerita benda yang sama, pergi sekolah B cerita benda yang sama, tak boleh cikgu. Kami nampak banyak lagi benda yang kami perlu bantu cikgu dengan TS25 lagi dengan COC PBD sekarang ni. Jadi apa yang kami fikirkan yang boleh bantu cikgu supaya cikgu nak cerita kepada rakan-rakan dengan idea cikgu tambah sikit pun boleh, ataupun cikgu dengan kekangan masa sekarang ni nak mengejar SPM dengan keadaan pelajar-pelajar kita yang dalam keadaan tepu dalam PDPR, jadi dalam keadaan lesu, okey tak apa. Video ni dah habis ni kau belajar lah, kau dengar lah apa yang diterangkan. Jadi maknanya bila mereka lihat yang lain daripada hari ini dapat lihat ataupun cikgu ulang balik video ni, insyaAllah harapan kami supaya dapat membantu daripada berlakunya kecairan maklumat. Okey, itu harapan saya lah sebab kami bangunkan video tersebut. Okey cikgu, ada apa-apa soalan nak tanya dengan saya? Ataupun saya teruskan kepada slot yang kedua sebab dah 3 suku. Saya jangkakan hanya 30 minit je. Okey. Boleh ada soalan? Kalau tak ada soalan saya teruskan cikgu kepada bahasa Melayu. Mungkin kita teruskan dengan bahasa Melayu, Cikgu Faiza. Mungkin nanti sesi interaktif boleh berlaku masa bahasa Melayu. Mungkin Cikgu Sabarina akan minta daripada rakan-rakan. Okey, boleh. Okey. Jadi cikgu, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya menyusun 10 jari, memohon ampun dan kemaafan. Mungkin dalam penerangan saya tadi ada yang menyinggung perasaan cikgu-cikgu. Saya mohon ampun dan maaf cikgu. Itu adalah kesilapan daripada diri saya dan saya tak ada niat pun untuk menyinggung perasaan cikgu dalam keadaan sekarang ini dan semua dalam keadaan stres. Tapi saya amat berharap bahawa cikgu dapat bersama-sama dengan kami untuk kita teruskan perjuangan kita. Cikgu, perjuangan kita untuk membangunkan anak-anak bangsa kita. Anak-anak bangsa kita dengan pelbagai cara. Saya suka cikgu gunakan cara cikgu. Saya suka cikgu gunakan tool cikgu. Saya suka cikgu gunakan kekuatan cikgu. Jadi maknanya bila kita dengan kekuatan kita, dengan tool kita, dengan senjata kita, kita lagi bersemangat. Kita tahu pelajar-pelajar kita. Sebab itu dengan harapan saya bahawanya bila adanya penerangan daripada saya, dapatlah sedikit. Tak dapat banyak, dapatlah sikit untuk memahamkan, membantu cikgu bagaimana untuk menilai guru-guru di bawah. Berguru silaan cikgu. Maknanya bila adanya video ni nanti insya-Allah boleh disampaikan untuk mereka juga memahami. Oh, rupanya pembelajaran terbeza tak susah. Saya cukup yakin bahawa bila sebut terbeza je dengan belajar teori yang banyak, otak kita set, complicatednya dengan keadaan sekarang ni. Itu yang saya bersama rakan-rakan SIC sebenarnya kami semalam bersatu hati membincangkan bagaimana nak bantu. Itu yang akhirnya kami buat sepakat, kami garap sedemikian rupa dalam buku kami.
Kami ikut dalam buku kami sebenarnya sedemikian rupa dengan harapan bahawa dapat memudahkan, bukan merumitkan cikgu. Itu cikgu daripada saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Faizal. Saya nak minta Cikgu Faizal kongsikan soalan post ya di ruangan chat. Jika rakan-rakan ingat semalam kita ada berikan kepada rakan-rakan soalan pra. Jadi hari ini rakan-rakan dimohon ya untuk mengisi soalan post. Jadi Cikgu Faizal akan postkan di ruangan chat dan tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Cikgu Sabaria untuk meneruskan ya satu lagi sesi bedah. Tapi kali ini kalau tadi Cikgu Faizal yang kita nampak banyak memberi input bagaimana pembedahan RPG berlaku. Kali ini kita minta interaktif daripada pihak GKMP ataupun KP yang ada dalam kumpulan sesi bimbingan ni untuk memberi komen kerana kita nak lihat ya sejauh mana kefahaman GKMP dan KP kepada sesi kami. Kerana kita akan membuat susulan ya FUFT, bimbingan di sekolah. Jadi kita tak nak lagi kalau kata rakan-rakan tak faham tapi rakan-rakan pendam dia ataupun kesalahfahaman tentang konsep ni berlaku di peringkat rakan-rakan kerana rakan-rakan segan nak bertanya pada kami ya. Jadi saya mohon jasa baik rakan-rakan untuk interaktif dan membantu sesi Puan Sabariah agar kita habis pada masa yang kita tetapkan. Okey, tanpa membuang masa, jemput ke skrin Puan Sabariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, Encik Faizal, sila tayangkan slide, bantu tayangkan slide. Bahasa Melayu. Sebentar. Ya, Ananda. Rakan-rakan, kalau sebelum-belumnya kita akan habis tamat pada 3.40 petang. Saya faham rakan-rakan, saudara saya ni dah penat. PDPR kami pun bekerja tadi di pejabat. Kami ada di rumah rakan kami berkumpul. Rakan-rakan masih ada di dalam talian? Okey, terima kasih Encik Faizal. Okey, terusnya next. Okey, rakan-rakan, ni adalah tajuk tingkatan 4 bahasa Melayu, sihat dan bersih pilihanku. COVID-19 cegah sebelum parah. Okey, ini objektif pembelajaran, ada kriteria kejayaan. Okey, next. Okey, rakan, saya minta salah seorang lah di KMP untuk meletakkan warna. Encik jejaka idaman Semelaya. Encik Azman boleh? Storm. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Cik Azman, sila jejaka idaman Semelaya dan Cikgu Rizal. Jejaka idaman Semelaya. Dengan cara Nizam Siapa? Cik Azman dulu. Minta warna. Yang bahagian aktiviti permulaan tu 1, 2. Warna dan kenapa? Oh, okey, kejap Okey. Guru bersoal jawab berkaitan elemen utama dalam penulisan, betul tak? Yang itu kan? Guru menerangkan objektif
Pembelajaran OP dan kriteria kejayaan. Baik. Okey, betul. Warna apa? Cuba teka, warna apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kejap. Hmm. Dia ngantuk kan. Jadi kita main teka minda. Okey. Minda. Cik Azman ngopi tadi Semua dah tengah ngopi Ngopi taklah sambil layan mak mentua ni ha. Oh, alhamdulillah. Itu yang bagus. Bila cakap JK Irama, mak mentua dengar terus tersembuh. Sian mak mentua saya. Okey, okey. Pandangan Gaya hijau boleh hijau. Hijau, okey. Kenapa hijau? Tak ada salah. Jadi di situ berlakunya menerangkan kepada pelajar untuk bersedia tentang apakah objektif yang diharapkan. Jadi daripada respon pelajar tu mungkin boleh memberikan kita anggaran apakah langkah kita seterusnya dalam aktiviti 1. Menentukan pendekatan apa yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Okey, itu pandangan Cikgu Azman. Cikgu Kita Syalizam faham. ada? Cikgu Syalizam? Masih sorry kalau salah, minta maaf. Tak apa. Kita belajar. Mak mentua pandang tu yang cuak sikit. Okey, Cikgu Syalizam ada? Ada saya. Okey, Cikgu Syalizam apa? Cikgu Jaka Melaya juga. Sila pandangan. Kalau saya mungkin warna merah kot. Okey, warna merah. Beza ni. Kenapa warna merah? Merah je lebih jelas, lebih terang. Biasanya tu yang jadi perhatian. Alhamdulillah. Strategi. Strategi itu strategi kan pembelajaran terbeza. Okey, kumpulan. Ni sekarang ni pembentukan kumpulan kan. Ni kita bersoal jawab. Okey, cikgu. Cuma pandangan cikgu, alhamdulillah betul kita terima pandangan masing-masing Okey, sebenarnya nombor 1 dan nombor 2 adalah pentafsiran. Kemudian dia ada bergantung dengan VAK, itu warna hijau. Dia ada kaitan juga. Kemudian maknanya guru mula tanyalah kan dengan pelajar. Masa kita masuk 5 minit, murid mendengar, guru bersoal jawab, murid dengan murid, dan berlaku pentafsiran. Okey, macam ni, pra pentafsiran. Kemudian bila mereka bila minta maaf suara saya raucous sikit. Okey, cikgu, bila berlaku kita bersoal jawab dengan pelajar akan mula macam contoh macam ada waktu saya mengajar di Pai Betak, saya tahu ada kita guna BSDA, belajar sebelum diajar. Mana kita sebelum akhir sisi pembelajaran habis, kita beri sikit nota kepada pelajar suruh baca, kemudian esok kita bersoal jawab. Ni kita maknanya pelajar dah ada ilmu pengetahuan yang sedia ada. Okey. Warna kuning cikgu Okey. Sekarang aktiviti 1. Kita cari wanita idaman. Wanita idaman di hatilah. Gambar ini kau rakan-rakan saya yang lama tak jumpa. Okey. Nombor 1, seteruslah aktiviti 1. Boleh dipersilakan Cikgu Sabariah Bacok. Sama. Kak Sabariah ada di talian? Dari Sedar Kak Sabariah ada? Tertidur. Okey. Ada. Okey Kak Sabah. Apa khabar Kak Sabah? Baik. Ada berapa cuti Kak Sabah? Okey, sila Kak Sabah. Sabah Riah. Apa dia tadi? Sorry. Tak kisah nombor 1 ke nombor 2, aktiviti 1.
Aktiviti 1. Ha? Okey. Warna apa Kak Sabah? Nombor 1 tu ke? Warna 2 ke? Nombor 2 ke? Warna hijau. Okey, nombor berapa Kak Sabah? Nombor hijau. Nombor 2 Ha? Nombor Nombor tak 2. jelas sangat ni sebab ada handphone. Oh, pakai handphone. Kenapa Kak Sabah nombor 2 hijau? Guru menerangkan objektif Murid. pembelajaran. Ni dah aktiviti 1. Aktiviti 1 tu bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, Kak Yang ni. Sabah pilih nombor 2 hijau Kak Sabah. Murid diminta membaca soalan secara individu dan menggariskan kata kunci. Okey, Kak Sabah kata hijau. Kenapa Kak Sabah? Hijau Hijau. ini budak yang apa ni? Budak ada 3 kan? Visual, auditory, kinesthetic. Okey. Jadi ikut tahap budak tu lah kan? Kan ada yang boleh membaca, ada yang mungkin ada yang kurang, Okey. ada yang mungkin tak suka membaca. Sabar. Sebenarnya yang nombor 1 tu putih. Itu arahan Murid diberikan soalan karangan cikgu. Kak Sabah. Okey, yang kedua tu alhamdulillah hijau iaitu kinesthetik dan ada visual, audio visual. Okey. Mana ada 3 kat situ? Ada 3 kan? Okey, seterusnya. Terima kasih Kak Sabah punya respon. Okey, sama. Okey, seterusnya GKMP Bahasa Perkenalan ada? GKMP Bahasa Perkenalan ada? Assalamualaikum, ada. Liza. 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 Ya, saya. Silakan Ananda. 3 ke 4 ke? 3 tu 3. 3 murid dipasangkan tu merah lah pembentukan kumpulan. Cantik. Liza ngopi? Sampai telap. Sampai terlelap Okey, nombor 4 Liza boleh? Murid berbincang. Kemudian murid Tentang- bincang dekat sebelah shoulder. Dia berbincang tu Shoulder partner. saudara partner. Pasangan. Ada pelajaran terbeza tak kat situ? Ada kan cikgu kan? Ada. Okey. Warna apa cikgu? Cikgu Siza. Tadi merah. Tu ada dekat panel tu. Kat nota tu ada tu Ada ni warna apa? biru. Alhamdulillah. Bila nak belanja bakat Nantilah jumpa kat sekolah. Okey, 5 dan 6. Okey, terima kasih Rosiza. Okey, sama. Sekolah Mahat. Cikgu Mahat. Yang nampak ni Ariza ni sekolah An-Nur. Okey, Cikgu Arizal, Jejaka Idaman Semaya. Cikgu Arizal nombor 5, 6. Apa Cikgu Arizal? Cikgu Arizal ada? Ada, saya ada. Ustaz, okey, silakan. Nombor 5 Nombor 5. Perbincangan seluruh kelas. Ni pun masih lagi biru. Nombor 5 biru. Okey, perbincangan seluruh kelas biru. Maknanya apa ni, pembelajaran terbeza masih ada Dia hasil ya. Ni kolaboratif. Proses Okey, nombor 6 Cikgu Arizal. Murid merujuk kriteria kejayaan yang telah dicapai. Ini merujuk kriteria kejayaan yang telah dicapai. Simak. Simak. Simak.
Semak. Semak, 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 semak. Apa tu? Faham. Pelajar-pelajar faham tak? Ada tak jawapan anda yang saya tulis kriteria objektif, kriteria kejayaan di papan putih? Ada tak? Betul tak jawapan anda kriteria kejayaan tu? Apa tu? Oh, pentaksilat lah ya, pentaksilat. Ya. Sila. Ya. Okey, Cik Betul, Ghazali. kuning betul. Betul kuning. Alhamdulillah, masih. Terima kasih Cik Rizal. Okey, Ya. terima kasih. Next, dia cakap idaman semayang. Okey, ini jawapannya. Okey, next. Seterusnya, Cikgu Faizal. Okey, terima kasih Ananda. Okey, aktiviti yang kedua seterusnya. Okey, GKMP. Tibet. Okey, dipersilakan Puan Hafizul. Pak Betak ada? JNKPMP Tibet. Fizo ada? Cikgu Fizo? Saya nampak ada. Fizo, Cikgu Fizo. Fizo Umar ke ni? Cikgu Azman dia cakap Semelayu ni kan. Atau Cikgu Azman ni jual lagi. Okey, Cikgu Pak Betak ini. Zainon, Puan Zainon ada? Puan Zainon. Ya, saya ada. Okey, Puan Zainon dipersilakan. Nombor 1 Puan Zainon. Kalau salah jangan marah Kak Sabah. Tak marah. Jangan risau, dia sabar tu. Dengan Kak Sabah tu jangan risau Sabar je Sabar je. Okey. Tidak soalan ni murid dikelompokkan kepada 4 orang dalam satu kumpulan mengikut anas kumpulan yang berbeza. Okay, so jawapannya merah. Hijau lah. Betul tak hijau? Tadi. Okey. Tadi dah betul lah. Allah, betul. Tadi dah betul. Dia warna merah, Merah hijau. Saya confuse merah dengan hijau ni. Merah dengan hijau Merah strategi pembentakan kumpulan ni kumpulan. Yang ni kumpulan tak? Ya. Merah lah. Kalau dia beza-bezakan ni beza tak kumpulan heterogeneous. Dia kumpulan heterogeneous ni dia pelbagai keupayaan dia bawa mana perempuan dengan lelaki, pandai dengan tak pandai, yang lemah, gitu. Heterogeneous. Ni kalau beli buku kami, dia muka surat cikgu muka surat 57 cikgu. Bagus ni cikgu kalau beli jangan diwakafkan kalau cikgu pencen lah. Saya nak dekat pencen. Saya nak dekat pencen lah cikgu nak infak jugalah. Okey, alhamdulillah adik Zainon, terima kasih. Okey. Seterusnya Cikgu Syida ni terang di bersuluh ni gambar dia. Cikgu Syida, Nur Syida, Syed. Okey, Cikgu Nur Syida. Cuba nombor 2 Cikgu Nur Syida. Cikgu Syida. Saya ke? Silakan nombor 2. Saya cuba Puan. Cikgu Syida tengah makan ni. Makan sama ni. Tak dapat mengopi makanlah. Alhamdulillah. Jemput. Alhamdulillah. Hidup hari ni. Okay. Saya cuba Puan. Ya, sila. Okey, murid dilabelkan dengan nombor 1, 2, 3 dan 4. Itu adalah elemen pelaksanaan pembelajaran terbeza. Betul. Cantik Syida. Elemen mana Syida? Persekitaran ke proses ke apa Syida? Isi kandungan ke produk? Cuba kalau boleh Cuba cuba. Okey. Kalau ikut ni kandungan. Kandungan. Sikit je lagi. Sikit lagi. Ya. Aktiviti ni sebab aktiviti kan? Ni aktiviti. Oh, proses. Yes, proses. Betul. Pandainya. Tahniah kata Pak Atika. Okey, seterusnya.
Benut telah ada. Cikgu Syida mana? Tidak Kasem. Okey. Sekarang ni Seri Tanjung. Seri Tanjung ada Cikgu Katemi. Katemi apa? Sains Sosial. Cikgu Katemi ada? Ada. Cikgu Katemi ada. Okey, saya cuba Nombor 3. Okey, sila. Murid berbincang dalam kumpulan dan mencatat 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat. Ini elemen pelaksanaan pembelajaran terbeza, warna biru. Proses. Okey, betul. Okey, sila. Tahniah. Okey, sama. Terima kasih. Sudi jawab. Okey, hadiah pensil nanti Okey, cikgu seterusnya. Pos hadiah. Saya selalu berjalan juga ni Cikgu Katemi. Okey, singgahlah Seri Tanjung nanti hadiah Seri Tanjung. Okey, tak masalah. Akan selalu lalu kan sebab Kak balik pada kerja. Lagu je. Tak apa, gurau-gurau pun apa. Okey, Bugisia. Dah tadi Aris. Bugisia ada Bugisia. Masrah ada Masrah. Masrah pula. Diana. Bugisia ada? Cikgu Bugisia? Bugisia tak ada. Okey, kita loncat hujung benua. Seri Kukup. Cikgu Zaini ada? Cikgu Zaini. Ya, Adinda Zaini. Cikgu Zaini ke Cikgu Farida, Cikgu bukan Farida mana? Farida Jalil. Farida Sariman. Ingat Farida Jalil. Farida Jalil ada? Baloi. Cikgu Farida Jalil ada? Baloi. Cikgu Farida Sariman? Seri Kukup? SMK Seri Kukup? Senyap je. Okey, Cikgu Aspanoli. Ada? Ni ada lambat nanti. Yunus Sulaiman. Cikgu Yunus Sulaiman. Razila, Cikgu Razila ada? Razila Sukimi. Cikgu Razila. Kawan lama. Saudara. Okey, tak apalah. Cikgu Siti Suanja lah. Cikgu Siti Suanja. Anja. Sedar. Cikgu Anja. Anja pun diam je. Tidur. Semua tidur ke? Pakai handphone mencari mana button mikrofon. Okey. Dia nak jawab. Minta maaf, dia sebenarnya di luar sebab lain hantar mak pergi klinik. Keluar jadi bentuk. Tak boleh. Terima alasannya Zaini. Maaf. Okey, Anja. Ya. Nombor 4 je. Apa dia Anja? Nombor 4. Murid membentuk kumpulan baharu berdasarkan nombor dan menyampaikan maklumat kepada rakan kumpulan. Apa dia Anja? Untuk kumpulan baru. Sekejap handphonenya kecil. Kumpulan. Membentuk kumpulan merah lah Ya. Boleh terima. Dia boleh nak tanya, boleh ke satu soal, satu benda, satu statement tu ada dua boleh lebih. So kalau mana jawab apa dia? Nazila? Boleh buka mic ni. Okey. Boleh Anja. So maknanya kalau kat situ strategi membentuk kumpulan dengan elemen. Elemen apa? Elemen. Warna biru. Warna biru juga Boleh. Yes. So warna biru membentuk kumpulan proses lah Proses. Pandai Anja. Okay. Pandai nama. Terima kasih. Hadiah. Boleh Anja. Jangan Anja makan jom. Lama tak jumpa Anja kan? Okey. Anja. Okey, nombor 5 saudara Razila. Ya, nak cuba ni. Razila suara lain je. Razila ke anak dia? Razila suka. Saya lah. Suara lain. Suara lain Razila. Suara muda kan. Suara kena jaga tak jerit-jerit tak macam dulu.
Oh, yelah masih dulu ham. Tak ada makna pun. Okey dah Sila. Suara Okey, nombor saya 5. lembut sikit. Okey, ya, Okey, silakan. nombor Puan. 5 saya cuba ya. Ya. Elemen pelaksanaan pembelajaran terbeza. Iaitu dalam komponen hasil lah. Hasil. Boleh terima. Okey, tahniah Razila. Baguslah. Hasil. Okey, tahniah. Okey, nombor 6, 7. Nombor 6 dan 7. Alhamdulillah. Okey, kita sampai pukul 3.45. Ni akhirlah kira. 6, 7, 8. Jaka hidaman yang terakhir. Jaka ada lagi Jaka. Razif ada Razif? Sri Tanjung? Razif ke Rafi'i ke? Razif. Sri Tanjung. Razif Sri Tanjung. Ada? Ada. Razif. Bukan Razif Stadium, dia Razif Liverpool. Okey, tapau semua Razif. Apa yang tapau Kak? Razif. Ya Razif. Suruh Razif pun layan lah. Dah makin macu. Makin macu. Dia. Okey, sila. Nombor berapa? 5 6, 7, 8. 6, 7, 8 kalau boleh. Tapau lah. Merujuk kriteria kejayaan yang telah dicapai. Ni apa pentaksiran? Pentaksiran, betul. Cantik Adinda. Okey, nombor 7 Jip. Bagi orang lain lah pula. Iwan siapa? Iwan apa? Iwan Telur Kerang ada? Iwan Telur Kerang? Ya Kak. Sila Iwan. Okey. Nombor 7. Nombor 7 tu murid selesai tugasan tu pentaksiran, aktiviti anchor tu biru. Elemen pelaksanaan pembelajaran terbeza. Betul, pandai. Tahniah Wan. Terima kasih. Okey, sekarang masa yang terakhir. Nombor 8. Ada murid menyemak jawapan. Silakan siapa sekolah mana ni? Yunus Sulaiman macam tak ada je muncul. Yunus Sulaiman. Yazid. Razila dah ada Yunus Sulaiman. Yazid. Yazid Storm. Yazid. Storm. Yazid. Pentaksiran tak? Pentaksiran Ya, betul. Okey, tahniah. Okey, sekarang dah boleh jawapan. Okey, kita sampai di sini ada yang aktiviti 3. Saya serahkan aktiviti ketiga kerja rumah. Kalau nak jawapan daripada Kak, PAM lah kami. PAM akak lah dengan Cik Faizal. Kami lah yang SSC Plus InsyaAllah kami bantu untuk beri jawapan. Okey, saya perserahkan pada moderator kami, juru acara kami, iaitu Puan Atikah. Silakan. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih rakan-rakan. Seronok saya sesi Cikgu Sabariah tadi ya. Kita berjaya membuat satu pentaksiran. Sejauh mana rakan-rakan yang hadir sesi bimbingan ni memahami tentang apa itu pembezaan berdasarkan warna yang kita letakkan di petunjuk dan kita letakkan di petunjuk RPH ya. Jadi rakan-rakan macam tadi Cikgu Sabariah kata ada kerja rumah tu untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, itu sebagai pengukuhan ya. Sebagai pengukuhan bagi yang rasa macam belum faham dan pengayaan bagi yang dah memahami tadi ya. Ini macam anchoring untuk rakan-rakan lah ya. Okey. Jadi kita juga sebelum berakhir kita berikan link kehadiran dan maklum balas untuk hari ini di ruangan chat. Jadi jangan lupa untuk buka dan isi kehadiran rakan-rakan di situ. Berikan kami maklum balas ya. Kalau ada yang perlu kami tambah baik. Jadi beginilah rakan-rakan ya, suasana kita sebagai guru di zaman ini untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan memaksimumkan potensi mereka berdasarkan
kemampuan yang mereka ada. Kerana kita tahu yang setiap anak murid kita ni ada hak mereka ya. Kita perlu memastikan hak mereka ini diraikan, disantuni ya. Dan insya-Allah jika niat kita baik, kita memberi yang terbaik untuk mereka. Jika mereka tidak mampu menghasilkan A, mereka mampu menjadi seorang insan yang berguna apabila mereka habis sesi persekolahan dan mengingati kita sebagai orang yang menyumbang kepada diri mereka apa yang terjadi pada diri mereka. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, selesai sudah sesi kita ya. Terima kasih kerana rakan-rakan bersama semalam dengan kami, bersama-sama kita mendapat input hari ini, kita taksirkan. Dan sekali lagi kita ingatkan rakan-rakan ya, jika ada yang berminat nak mendapatkan sekali lagi ni buku kami ni, bolehlah isikan di Google Form. Jika tak sempat boleh PM personal lah ke mana-mana di mana-mana SIC PAS yang rakan-rakan selesa ya untuk maklumkan untuk membuat pembelian ini. Jadi mudah-mudahan apa saja yang kita dapat ini adalah menjadi laba ataupun saham kita di akhirat kelak rakan-rakan. Dan saya akhiri sesi kita dengan satu quotes ya. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, iaitu seorang guru yang peduli dengan peradaban dunia. Jadi kalau kita peduli dengan apa yang berlaku kehendak zaman sekarang, maka kita perlu bertindak dengan sewajarnya. Jadi dengan itu, terima kasih rakan-rakan, semoga ia bermanfaat dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buka kamera rakan-rakan. Ada yang nak ambil gambar untuk dokumentasi sekejap ya. Cikgu Azman, terima kasih. Kita